Selamat petang, saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Berdirinya saya di sini untuk membentangkan hasil projek berasaskan sekolah kumpulan saya, iaitu kumpulan 3, bukan untuk saya mengungkapkan perasaan saya kepada dia. Gurau-gurau, baiklah, tajuk pembentangan kami pada hari ini berkaitan dengan pembangunan profesion keguruan. Maka, tak kenal maka tak cinta. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Shirley, Debunika Pawa, Jens, Muhammad Yusriman, Siti Nusyahira, Dina, dan yang terakhir adalah Sylvester. Seterusnya, saya akan serahkan sesi pembentangan ini kepada pembentangan yang pertama. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Veronica. Saya Sylvester Angana Sindun mengandung metrik di 202110998880. Pada bahagian pengenalan ini saya akan menerangkan dua bahagian, iaitu pada slide pertama saya akan menerangkan apa itu profession dan bahagian slide kedua saya akan menerangkan maksud profession keguruan. Menurut Kamus Dewan, profession merupakan satu bidang pekerjaan khas yang mementingkan dan memerlukan latihan yang khas, kecekapan, berkemahiran tinggi dan akhir sekali adalah berpendidikan. Berdasarkan ciri-ciri profession tersebut, Mok Sun Sang 1996 telah menyatakan konsep profesionalism sebagai satu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang bermutu, dedikasi dan sebagainya. Manakala bagi definisi bagi profesion keguruan merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan peranan tugas, sifat, tanggungjawab dan kualiti guru. Bukan itu saja, keberkesanan dalam profesion keguruan ini berkait rapat dengan keupayaan dan usaha guru untuk menyempurnakan tanggungjawab terhadap pelajar, sekolah dan masyarakat. Antara tumpuan keberkesanan dalam profession ini adalah sejauh mana keberkesanan penggunaan sumber dan teknologi pengajaran, penggunaan kaedah pengajaran, mewujudkan suasana pembelajaran yang sihat dan berkesan dalam bilik darjah, pengawalan bilik darjah serta keberkesanan menamakan sikap serta nilai-nilai murni pembelajaran di kalangan pelajar. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan pada pembentang seterusnya. Bertemu kembali bersama saya Veronica Pawa Anasiba memegang nama metrik D20211101282. Saya akan membentangkan latar belakang sekolah terlebih dahulu. Sekolah pertama diberi nama sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Kidurong yang terletak di Bintulu, Sarawak dan pengetuanya adalah Encik Rosli bin Saleh. Pelajarnya seramai 2,328 orang dan gurunya seramai 150 orang. Sekolah yang kedua pula, Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Melintang. Sekolah ini terletak di Jeli, Kelantan dan pengetuanya adalah Encik Zulkifli bin Daud. Pelajarnya seramai 412 orang dan gurunya seramai 46 orang. Dan sekolah yang terakhir adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Pamol. Sekolah ini terletak di Sandakan, Sabah dan pengetuanya adalah Encik Sanaleh bin Daud dan pelajarnya seramai 780 orang dan gurunya 54 orang. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Seterusnya adalah latar belakang responden. Kami telah menemu bual seramai 4 orang cikgu. Responden yang pertama diberi nama Hafizah bin Nuh. Beliau merupakan guru asas sains komputer tingkatan 2 dan 5 dan beliau juga menjawat jawatan sebagai guru sains komputer untuk tingkatan 4 dan 5. Beliau telah berkhidmat di SMK Kidurong, Bintulu, Sarawak ini selama 7 tahun dan
Responden yang kedua pula adalah Encik Jupin bin Kitty. Beliau adalah guru pengajian am bagi tingkatan 6. Beliau telah berkhidmat di sekolah SMK Pamul, Beluar Sabah ini selama 25 tahun. Dan responden yang ketiga adalah Siti Murni binti Cik Omar. Beliau merupakan guru kanan teknik dan vokasional. Beliau telah berkhidmat di SMK Batu Melintang tersebut selama 22 tahun. Dan responden kami yang terakhir adalah Zulkarnain binti Zulkifli. Okey. Beliau merupakan guru penelitian matematik tambahan dan beliau juga menjawat jawatan sebagai jurulatih utama daerah matematik tambahan. Beliau telah berkhidmat di SMK Pamul yang terletak di Buluan Kota Kinabalu Sabah ini selama 7 tahun. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan pembentangan yang seterusnya. Salam sejahtera, saya Dina Dashni, pemegang kad matriks D202111010268. Hari ini saya akan membentangkan mengenai objektif kajian dalam tugasan ini. Terdapat 3 objektif. Yang pertama adalah menerangkan konsep dan ciri pembangunan profesionalisme keguruan. Yang kedua adalah mengenal pasti strategi pelaksanaan pembangunan profesionalisme keguruan. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti isu berkaitan pelaksanaan pembangunan profesionalisme keguruan. Terdapat 3 dapatan kajian dalam tugasan ini. Yang pertama adalah mengenal pasti konsep dan ciri pembangunan profesionalisme keguruan. Seterusnya adalah mengenal pasti strategi pelaksanaan profesionalisme keguruan. Dan yang terakhir, mengenal pasti isu berkaitan pelaksanaan pembangunan profesionalisme keguruan. Saya akan membentangkan yang pertama. Seperti yang anda dapat melihat, terdapat 4 jenis konsep yang merupakan hasil temu bual yang telah dilakukan pada tempoh hari. Yang pertama adalah pembangunan profesionalisme keguruan ini merupakan salah satu aktiviti di sekolah untuk guru-guru meningkatkan integriti sebagai guru di sekolah. Yang kedua adalah pembangunan profesionalisme didefinisikan sebagai satu aktiviti yang direka khas untuk mengembangkan kemahiran pengetahuan profesionalisme serta sikap pendidik agar mereka dapat berupaya meningkatkan pembelajaran dan kualiti pencapaian murid di sekolah. Yang ketiga adalah pembangunan profesionalisme keguruan ini adalah seseorang guru itu perlulah sentiasa meningkatkan tahap kemahiran dan kualiti guru dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan perubahan semasa. Dan yang terakhir adalah pembangunan profesionalisme keguruan merupakan apa-apa sahaja aktiviti yang diansurkan untuk meningkatkan kualiti guru untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Seterusnya adalah ciri-ciri. Terdapat pelbagai ciri-ciri yang dapat menentukan aspek pembangunan profesionalisme keguruan yang dijalankan di sekolah. Yang pertama adalah PLC, iaitu Professional Learning Community. PLC merupakan satu organisasi yang terdiri daripada ahli-ahli panitia. Tujuan PLC ini adalah untuk berkongsi teknik pengajaran dalam kelas. Yang kedua adalah webinar. Pengetua di setiap sekolah akan menekankan kehadiran guru-guru untuk menyertai webinar ini agar dapat meningkatkan kemahiran dan ilmu sebagai guru. Yang ketiga adalah dari segi co-curriculum. Dari segi co-curriculum pula, mesyuarat co-curriculum ataupun khusus kepimpinan guru dijalankan untuk meningkatkan kualiti seorang guru apabila beliau mengajar murid. Dan yang terakhir adalah bahagian kurikulum. Kurikulum menekankan bahagian PDP seperti yang telah dilakukan oleh Sekolah SMK Pamul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Syahira binti Ahmad dengan nombor metrik di 2021-109-9488. Hari ini saya akan menerangkan dapatan kajian kedua, iaitu mengenal pasti strategi pelaksanaan pembangunan profesionalisme keguruan.
Menurut responden Encik Zulkarnain Zulkifli, strategi yang pertama adalah dengan mewajibkan pelaksanaan Professional Learning Community (PLC) sekurang-kurangnya sehari dalam seminggu. PLC merupakan suatu aktiviti di mana sekumpulan guru akan berkumpul untuk berkongsi ilmu serta kemahiran mereka antara satu sama lain. PLC memberikan peluang kepada guru untuk memperkembangkan pengetahuan dalam kepelbagaian kaedah pedagogi kandungan. Tambahan pula, ia menggalakkan para guru untuk berkomunikasi dan berkongsi pengetahuan serta pendapat mereka. Alih kepada strategi yang kedua, iaitu pentadbir sekolah akan memeriksa perkembangan para guru berdasarkan markah dalam sistem penilaian khas profesionalisme keguruan. Pendidik mempunyai satu sistem khas, iaitu sistem penilaian yang mana di setiap pernyataan mereka dalam apa-apa aktiviti profesionalisme keguruan seperti PLC akan direkodkan dari masa ke semasa setelah selesai. Semakin banyak pernyataan guru tersebut, semakin meningkat markah yang dikemaskini di dalam sistem. Jika terdapat guru yang mempunyai markah rendah atau tidak menepasi markah minimum, maka pengetua atau dalam kalangan pentadbir akan memberikan cadangan dan sokongan kepada guru tersebut agar dapat menaikkan markah dengan lebih banyak melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan profesionalisme keguruan. Seterusnya, berdasarkan responden bernama Puan Afiza binti Noh, strategi pelaksanaan profesionalisme keguruan adalah dengan tanggungjawab ketua bidang di setiap jawatan untuk menasihati dan mensyorkan kursus-kursus yang sesuai kepada para guru. Caranya adalah aktiviti seperti kajian tindakan dan penyelidikan. Dengan ini, ia membantu para guru untuk mengikuti kursus yang bersesuaian dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Bukan itu saja, ia juga memberikan peluang kepada guru untuk meminta pandangan dan pendapat daripada golongan yang lebih mahir. Seterusnya, saya akan menjelaskan usaha untuk menjayakan pelaksanaan pembangunan profesionalisme keguruan, yaitu yang pertama adalah dengan berusaha untuk mengikuti apa sahaja aktiviti berkaitan profesionalisme keguruan, tidak kiralah penyelidikan, wacana ilmu atau ulasan. Seterusnya adalah sentiasa menyemak markah hasil penglibatan aktiviti profesionalisme keguruan di sistem khas agar dapat mengetahui tahap serta kelemahan sebagai seorang pendidik. Samping itu, perlulah bijak dalam memilih aktiviti profesionalisme keguruan. Para guru boleh mencari serta menyelidik terlebih dahulu sebelum melibatkan diri. Dan akhir sekali adalah dengan merujuk modul pengajaran yang telah diberikan dalam kalangan pentadbir. Ia bukan saja membantu guru untuk tidak tersesat dari landasan, juga meningkatkan kemenjadian guru dan profesionalisme keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusrima bin Mak Yusof. Nombor matrik D202111001990. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan mengenal pasti isu berkaitan pelaksanaan pembangunan profesionalisme keguruan. Bagi menepasti isu yang timbul semasa pelaksanaan pembangunan profesionalisme keguruan di sekolah ini, seramai 4 responden telah memberikan maklum balas kepada kami. Isu pertama yang telah dijelaskan oleh responden pertama adalah kursus-kursus yang telah ditawarkan kepada guru kadang-kala tidak bersesuaian dengan bidang yang telah diambil oleh guru tersebut. Sebagai contoh, kursus yang hanya menggunakan atau mengaplikasikan aplikasi seperti TikTok di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Hal ini sangat tidak bersesuaian bagi semua subjek dan terdapat beberapa kursus atau aktiviti tidak bersesuaian dengan setiap bidang guru-guru yang ada di sekolah. Isu yang kedua daripada responden pertama dan keempat adalah berkaitan dengan masa yang bercanggah dengan pelbagai aktiviti yang lain. Sebagai contoh, seorang guru mempunyai aktiviti atau kursus seperti program learning community PLC di luar bilik darjah pada pukul 8 pagi, akan tetapi pada masa yang sama juga guru tersebut terdapat kelas untuk diajar dan secara tidak langsung guru tidak dapat mengikuti aktiviti atau kursus tersebut. Hal ini akan menyebabkan guru tidak dapat memberi fokus sepenuhnya kepada kelas yang mereka perlu mengajar sekiranya guru tersebut terpaksa menghadiri aktiviti atau kursus tersebut. Selain itu, hal ini juga menyebabkan objektif yang ingin dicapai dalam kursus tersebut tidak dapat dicapai dengan sepenuhnya dan segala ilmu yang telah disampaikan di dalam kursus tersebut tidak akan sampai kepada guru. Okey, untuk isu yang ketiga yang telah dijelaskan oleh responden kedua ialah terdapat sesetengah guru yang sukar untuk mengubah minda mereka, terutama dalam kalangan guru veteran yang mana semasa proses pembelajaran mereka pada zaman persekolahan atau institusi mereka dahulu
tidak didedahkan dengan ICT, dan apabila pendidikan di negara kita memperkenalkan pembelajaran abad ke-21 secara 80% aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada masa kini adalah menggunakan kemudahan ICT. Sebagai contoh, pada masa kini guru perlu untuk mengaplikasikan eHRPH, iaitu buku rekod mengajar harian secara atas talian, dan guru tersebut perlu mempunyai kemahiran dalam bidang ICT. Hal ini menyebabkan kesukaran kepada guru-guru veteran untuk mengubah pemikiran mereka dalam sistem baharu ini, dan terdapat juga beberapa orang guru yang agak perlahan dalam mengaplikasi teknik pengajaran dan pembelajaran yang terkini. Manakala isu yang keempat telah dijelaskan oleh responden ketiga ialah berkaitan dengan masalah kewangan atau bajet yang diperuntukkan sangat sedikit oleh pihak terlibat kepada pihak sekolah dalam mengadakan sesuatu program dalam ke arah meningkatkan profesionalisme keguruan di sekolah. Sebagai contoh, peruntukan yang disediakan oleh pihak kementerian kepada pihak sekolah dalam melaksanakan sesuatu program berkaitan dengan aktiviti guru sangat sedikit dan memerlukan bantuan daripada pentadbiran sekolah sendiri dalam menjayakan aktiviti atau program tersebut. Hal ini akan menjejaskan program dalam meningkatkan profesionalisme keguruan di sekolah jika perkara tersebut tidak dibangkitkan dengan sebaiknya. Selain itu, responden ketiga juga menjelaskan kerjasama daripada semua guru dan komuniti setempat juga perlu memainkan peranan penting agar dapat memberikan komitmen sepenuhnya dalam kerjaya mereka. Secara jelasnya di sini, apabila kedua-dua isu ini timbul, maka program-program yang akan dilaksanakan di sekolah juga akan terbentuk. Akhir sekali, isu yang telah disebut oleh responden keempat ialah berkenaan dengan isu paksaan daripada pihak pentadbir di sekolah. Pihak pentadbir di sekolah seolah-olah memaksa atau mendesak guru-guru melengkapkan markah program pelaksanaan profesionalisme keguruan dengan pelbagai kaedah. Sebagai contoh, pihak pentadbir sering memaksa guru untuk menyertai apa-apa program yang berkaitan profesionalisme keguruan, walhal guru tersebut tidak berminat dengan program yang ditawarkan tersebut. Oleh hal demikian, isu yang timbul seperti ini tidak sepatutnya berlaku kepada guru-guru di sekolah, dan pihak pentadbir mestilah memberi kepercayaan dan kebebasan kepada guru-guru untuk memilih program atau aktiviti yang bersesuaian, dan juga menarik minat guru tersebut untuk menyertai program tersebut bagi meningkatkan profesionalisme keguruan dengan lebih efisien. Dapat beberapa cadangan untuk mengatasi isu yang timbul tersebut yang telah dijelaskan oleh keempat-empat responden tersebut. Menurut responden pertama, cadangan yang telah dicadangkan oleh responden tersebut ialah untuk memilih kursus yang bersesuaian dengan bidang guru tersebut. Contohnya, guru yang mengambil bidang matematik dan sains komputer, maka guru tersebut juga perlulah untuk mengambil kursus yang bersesuaian dengan bidangnya sahaja. Oleh itu, memilih kursus yang bersesuaian dengan bidang pembelajaran guru dapat meningkatkan profesionalisme keguruan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, responden pertama juga memberi cadangan kepada guru untuk memohon untuk penangguhan bagi menghadiri sesuatu kursus tersebut, melainkan kursus yang wajib untuk ditumpukan oleh guru dalam kursus tersebut yang mana tidak perlu hadir ke sekolah. Manakala responden keempat juga berpendapat bahawa guru perlu mengurangkan aktiviti atau kursus yang tidak wajib dan hanya memfokuskan kepada aktiviti yang penting sahaja. Selain itu, guru juga perlu diberikan kebebasan untuk memilih aktiviti yang sesuai. Sebagai contoh, jika guru tersebut lemah pada bahagian perancangan pembelajaran harian, maka biarkan guru tersebut untuk mengikut aktiviti atau kursus yang dapat membantunya meningkatkan kemahirannya dalam masalah yang dihadapi olehnya. Oleh itu, pihak pentadbir perlulah lebih mempercayai guru mereka bagi melengkapkan sendiri markah dalam sistem yang telah disediakan. Selain itu, cadangan yang telah diberikan oleh responden kedua ialah Kementerian Pendidikan Malaysia, pejabat pendidikan daerah dan pihak pentadbir sekolah perlulah membuat perubahan dan mengambil kira latar belakang guru dari zaman pengajaran dan pembelajaran pada zaman dahulu dan terkini yang sangat jauh berbeza. Sebagai contoh, pada masa dahulu guru hanya membuat HRPH di dalam buku yang telah disediakan oleh pihak sekolah, tetapi pada masa kini guru perlu membuat HRPH secara atas talian. Hal ini perlu diambil berat supaya perkara yang ingin disampaikan dapat diterapkan dan digunakan oleh semua guru. Selain itu, setiap strategi yang digunakan haruslah dilaksanakan secara berperingkat agar ianya tidak mengganggu tugas utama seorang guru dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada pelajarnya.
Tambahan lagi, kerjasama guru antara guru sangatlah penting bagi menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Sebagai contoh, guru yang kurang berpengetahuan dalam bidang ICT serta guru yang mahir dalam bidang ICT ini mampu berkongsi dan bertukar pendapat masing-masing antara mereka sehingga pelaksanaan yang cuba dilaksanakan dapat mengikut tahap penerimaan guru di sekolah. Akhir sekali, cadangan yang telah diberikan oleh responden ketiga ialah pihak kerajaan haruslah menyediakan peruntukan bajet yang mencukupi bagi pihak pengurusan sekolah dalam melaksanakan semua program yang dirancang. Sebagai contoh, program yang dianjurkan berkaitan dengan profesionalisme keguruan haruslah disokong oleh pihak kerajaan seperti menyediakan dana secukupnya kepada pihak sekolah dalam menjayakan program guru-guru mereka, dan pihak kerajaan mestilah memberikan bajet kepada sekolah dengan lebih cepat supaya program yang akan dirancang tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Secara tidak langsung, apabila pihak kerajaan menyediakan peruntukan yang sebaiknya kepada pihak pengurusan sekolah, sudah tentu guru-guru akan lebih mudah tertarik dengan program tersebut kerana program yang akan dijalankan tidak akan membuat guru tertunggu-tunggu. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah berganding bahu dan bekerjasama dengan pihak pengurusan sekolah agar program berkaitan dengan profesional keguruan dapat dijalankan dengan lebih mudah. Sejahtera, saya Shirley Joseph dengan nomor matriks D2021 1100 193 yang akan membentangkan kajian kami pada bahagian analisis kekuatan dan kelemahan pembangunan profesionalisme keguruan. Pada bahagian kekuatan ini, kajian menunjukkan bahawa profesionalisme keguruan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru. Peralihan zaman ke arah kemodernan ini menjadikan penggunaan ICT ini lebih kerap dan banyak dimanfaatkan bagi tujuan memudahkan kehidupan seharian. Oleh itu, pihak pendidikan juga tidak mengabaikan tuntutan dan perubahan yang berlaku apabila penggunaan ICT adalah merupakan salah satu pemudah cara yang digunakan dalam proses PDP. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang responden kami, yaitu Encik Jupi Nikinti, bahawa kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru ini merupakan cara jitu agar kemenjadian murid dapat dicapai dari segala aspek. Buktinya, pada era pandemik COVID-19 ini, pelaksanaan keras secara atas talian menjadikan guru serta pendidik banyak menggunakan dan mengaplikasikan teknologi dalam pendidikan sebagai medium pengajaran dan pembelajaran agar tidak berlakunya kemunduran dalam bidang pendidikan apabila pelaksanaan kelas secara fizikal tidak dapat dilakukan tetapi pelajarnya mampu memperoleh keputusan yang baik. Oleh itu, guru perlulah cekap dan proaktif dengan segala perubahan yang ada dengan memastikan kemahiran dan penggunaan ICT teknologi digunakan secara optimal. Yang selaras dengan ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru, yaitu guru abad ke-21 perlu mempunyai kemahiran dalam mengaplikasikan teknologi terkini agar PDP cenderung untuk menarik minat murid dalam belajar kerana kepelbagaian bahan dan penyampaian yang menarik bakal menciptakan suasana kelas yang pelajarnya adalah aktif dan ceria. Seterusnya pula adalah Professional Learning Community atau lebih dikenali sebagai PLC ini menjadi satu pacuan atau landasan dalam peningkatan kualiti seorang guru. PLC ini bertumpu kepada perkongsian kemahiran, pengetahuan guru, membina hubungan berkualiti, merancang program dan berupaya menggerakkan sumber yang sedia ada. Melalui PLC, para pendidik dapat saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan PDP sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Pada peringkat ini, para guru akan dapat saling bertukar fikiran, berkongsi pandangan dan kemahiran yang ada sehingga menjadikan pengetahuan yang diperoleh akibat daripada kolaborasi yang dilakukan dalam kalangan guru dapat mengatasi masalah dan melatih mereka untuk menjadi pendidik atau insan yang berkualiti pada masa hadapan, terutama sekali barisan para pendidik yang perlu sedaya upaya menyelesaikan masalah dengan tangkas tanpa menjadikan itu sebagai bebanan dan alasan berlakunya penurunan prestasi pelajarnya. PLC ini dapat memperbaiki kelemahan guru dari semasa ke semasa dan suasana pekerjaan akan menjadi lebih harmoni antara para guru seperti yang dinyatakan oleh Zenatan pada tahun 2021 dalam kajian artikelnya bahawa PLC dapat mewujudkan persekitaran kerja yang baik dengan segala ruang dan peluang yang diberikan untuk menyelesaikan masalah secara kolaborasi menjadikan kualiti dan mutu kerja dalam pendidikan dapat ditingkatkan.
Selain itu, pemantauan cekap oleh pihak pentadbir sekolah. Kemajuan dan perubahan dalam sistem pendidikan ini dapat dicapai dengan baik apabila kepimpinannya lebih tegas dan cekap dalam organisasi sekolah. Hal ini termasuklah sikap dan tindakan pihak atasan yang sentiasa proaktif dan lebih peka terhadap keperluan dan kelemahan yang dihadapi oleh guru-guru dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya, program PLC yang dilaksanakan di sekolah perlu sentiasa diperhatikan dan dipantau agar setiap kelemahan dapat diatasi dengan mudah. Pelaksanaan PLC oleh guru pastinya memerlukan sokongan dan dorongan untuk meningkatkan kecekapan sebagai seorang guru dalam segala aspek. Sikap pihak pentadbir yang sentiasa membimbing dan turut memberikan kerjasama dalam anjakan perubahan dan peningkatan kualiti guru sebagai usaha melahirkan modal insan yang terbilang pada masa hadapan. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa orang responden kami, bahwa pengetua dan bahagian pentadbir sering menggalakkan mereka untuk terlibat dengan kursus atau seminar supaya kemahiran dan pengetahuan mereka dapat terus ditingkatkan dari masa ke semasa. Hal ini membuktikan bahwa sekolah yang berprestasi merupakan hasil daripada sikap kerjasama guru dalam segala aspek dan pihak kepimpinan yang sentiasa memberikan penilaian serta semangat yang positif sebagai dorongan motivasi untuk meningkatkan kualiti diri dan sekolah mereka. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Muhammad Khairi pada tahun 2019 dalam kajian artikelnya bahwa peranan kepimpinan guru serta pihak pentadbir dalam mewujudkan persekitaran kerja yang baik adalah sangat memberikan kesan kepada motivasi guru dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan prestasinya sebagai seorang guru atau pendidik. Oleh itu, kepimpinan dan pemantauan cekap ini dapat memastikan guru itu bertindak sesuai dengan keperluan semasa yang diperlukan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan pada bahagian kelemahan yang didapati daripada kajian pembangunan profesionalisme keguruan ini. Pertama sekali adalah kurang sokongan peruntukan untuk menjalankan program keguruan. Memang tidak dinafikan telah banyak usaha yang dilakukan agar guru dapat mempersiapkan serta meningkatkan kualiti diri melalui penyertaan pelbagai seminar dan kursus perlengkapan. Namun umum kurang mengambil peka terhadap keperluan menjalankan aktiviti keguruan yang memerlukan dana serta kemudahan bagi tujuan kursus mereka. Banyak program yang boleh dilakukan oleh bahagian pendidikan supaya seminar untuk guru dijalankan, namun ianya juga memerlukan dana dan sokongan. Tanpa sokongan dana ini, maka aktiviti meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru tidak dapat dilaksanakan. Semua pihak pastinya menginginkan yang terbaik untuk pelajarnya, namun keperluan guru juga perlu diperhatikan agar modal insan dapat dilahirkan oleh guru yang berkualiti serta cemerlang. Kelemahan yang kedua adalah guru veteran sukar untuk membuka diri kepada pembaharuan pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan terkini, semua pihak dituntut untuk lebih peka dan mengambil cakna terhadap perubahan semasa yang menjadikan mereka perlu dan boleh meletakkan diri dalam apa jua keadaan dan situasi. Hal ini juga perlu ada dalam diri seorang guru, yaitu bersedia mengubah minda dan membuat perubahan. Namun seperti yang dikatakan oleh responden kami bahwa terdapat kumpulan guru yang tidak mahu membuka diri ke arah perubahan dan tuntutan dalam pendidikan, khususnya kepada kumpulan veteran yang terbiasa dengan kaedah yang terdahulu, menyebabkan masih terdapat guru yang kurang mahir mengaplikasikan teknologi dalam PDP, menjadikan proses kerja sebagian guru tergendala. Disebabkan oleh kerja guru lain yang banyak tergendala, mengakibatkan guru veteran ini lebih memilih untuk tidak menggunakan aplikasi dalam pendidikan dan masih kepada kaedah pengajaran yang terdahulu. Ianya dikatakan kurang relevan terhadap situasi dan keperluan pelajar pada masa kini yang banyak menggunakan media teknologi sebagai proses mendapatkan maklumat. Apabila kaedah lama masih digunakan, maka proses penyampaian juga menjadi kurang berkesan dan kemenjadian murid juga tidak berlaku. Ketiga, tuntutan penuh terhadap guru untuk mengikuti pelbagai kursus telah memberikan impak kepada PDP.
Pihak pentadbir terlalu tegas dalam pembentukan kualiti guru sehingga menuntut mereka mengikuti pelbagai seminar. Dikatakan bahwa guru-guru terlalu banyak jadwal seminar di luar sehingga menjadikan jadwal waktu mengajar juga terganggu. Hal ini jelas dengan ketidakhadiran guru dalam mengajar pelajarnya menyebabkan banyak topik pembelajaran yang jauh ketinggalan sehingga menyebabkan guru tersebut harus mengatur pembelajaran dengan kompleks agar setiap topik dapat dihabiskan sesuai dengan masa yang telah ditetapkan. Kesan daripada itu, terdapat guru yang harus melakukan kelas tambahan di luar waktu kelas. Contohnya, kelas malam bagi memberikan pembelajaran yang ketinggalan. Ini juga telah menyebabkan masa pelajarnya terganggu, ditambah dengan tahap pencapaian pelajar yang berbeza-beza dalam satu-satu masa, telah menyukarkan guru untuk memberikan pemahaman penuh kepada pelajarnya karena telah kesentukan masa. Hal ini sepertinya dapat diambil daripada contoh guru yang mengajar bakal pelajar SPM. Mereka perlu diberikan pengetahuan yang cukup sehingga menjelang hari peperiksaan, namun situasi yang dialami guru dengan kesibukan jadwal seminar luar telah menjejaskan masa PDP pelajarnya. Seterusnya, tahap pencapaian murid juga kurang memberangsangkan. Itu sahaja, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, kita akan lihat kepada analisis SWOT dari segi halangan dan ancaman kepada pembangunan profesionalisme keguruan. Halangan pertama yang telah kami kenal pasti adalah bebanan kerja. Isu ini menghalang para guru daripada mengikuti kursus atau program pembangunan profesionalisme. Ini seiring dengan isu yang dikatakan oleh responden pertama dan keempat, di mana terdapat percanggahan massa dengan aktiviti dan tugasan. Saiful Adli Abdurrahim 2021 dalam kajiannya menyatakan bahwa tugasan berlebihan yang perlu disiapkan menjadi penghalang kepada pelaksanaan program pembangunan profesionalisme, biarpun takwim sudah dirancang sejak awal tahun. Bebanan kerja dan tanggung jawab yang banyak seperti tugasan pengkeranian dan menguruskan acara sekolah dalam tempo masa yang singkat menyebabkan guru merasa sibuk dan terbeban. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada halangan yang kedua. Halangan seterusnya adalah dari segi keuangan. Sebagai contoh, responden yang ketiga menyatakan bahwa masalah keuangan menyukarkan pelaksanaan program berkaitan pembangunan profesionalisme keguruan. Berdasarkan kajian, salah satu halangan pembangunan profesionalisme keguruan adalah dari segi keuangan. Hal ini karena mengadakan sesuatu kursus atau program yang baik dan yang memerlukan peruntukan keuangan. Pihak sekolah sukar untuk menyediakan peruntukan karena ketiadaan peruntukan khas untuk mengadakan kursus atau program. Maka pembangunan profesionalisme keguruan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di sekolah tanpa adanya sokongan dari segi keuangan. Halangan yang ketiga, pembangunan atau kursus tidak memenuhi keperluan. Penglibatan guru dalam pembangunan profesionalisme keguruan perlulah bersesuaian dengan keperluan guru tersebut. Penglibatan yang tidak relevan bagi guru tersebut akan menyebabkan input yang diperolehi kurang berkesan karena tidak memenuhi keperluan dan merugikan massa. Isu ini turut dinyatakan oleh responden pertama di mana kursus yang ditawarkan tidak memenuhi kehendak dan keperluan beliau dalam bidang yang diajar. Dan yang terakhir, kemampuan dan mentaliti yang berbeza turut menjadi penghalang kepada pembangunan profesionalisme keguruan. Adanya perbezaan mentaliti dan kemampuan menyebabkan setiap guru memerlukan pendekatan yang berbeza. Misalnya, semasa kursus berkaitan IT, terdapat guru yang mahir menggunakan IT dan dapat menerima penerangan dengan mudah, namun terdapat juga guru yang memerlukan bimbingan yang terperinci bagi mempelajari IT. Keperluan yang berbeza dalam mengikuti kursus atau program menyukarkan pelaksanaan secara berkumpulan. Selain mengenal pasti halangan pembangunan profesionalisme keguruan, kami juga telah mengenal pasti penambahbaikan yang boleh dilakukan. Antaranya, pihak penganjur boleh membuat rekaman kursus atau program yang telah dianjurkan. Rekaman kursus dan program boleh dimuat naik ke platform seperti YouTube dan Google Drive. Malah bahan yang digunakan semasa kursus tersebut seperti nota juga boleh dimuat naik agar mudah diakses oleh para guru yang tidak dapat mengikuti secara langsung.
Bahan yang disediakan dapat dijadikan rujukan bagi kegunaan masa hadapan dan membantu memahami kandungan kursus. Guru boleh menonton rekaman tersebut mengikut kesesuaian masa sendiri dan boleh menonton berulang kali. Ini turut seiring dengan cadangan responden pertama yang berpendapat bahwa guru seharusnya diberi kebebasan untuk memilih kursus yang bersesuaian dan memenuhi keperluan. Hal ini karena bagi memastikan input yang diperoleh adalah berkesan dan efisien, ianya terpulang kepada kemampuan dan kesediaan guru tersebut untuk memperkembangkan lagi profesionalisme keguruan diri sendiri. Cara ini lebih praktikal dan fleksibel karena memudahkan tugasan guru. Seterusnya, bagi menangani masalah berkaitan keuangan, pihak Kementerian Pendidikan perlulah menyediakan peruntukan khas bagi pembangunan profesionalisme keguruan. Adanya sokongan dari segi keuangan akan menggalakkan lagi aktiviti pembangunan profesionalisme keguruan dengan penganjuran daripada pihak sekolah sendiri. Misalnya, pihak sekolah boleh menjemput penceramah jemputan bagi memberi bimbingan dan seminar kepada para guru. Malah bagi menggalakkan lagi pembangunan profesionalisme keguruan, pihak sekolah juga boleh menyediakan bahan bacaan yang bersesuaian. Hal ini karena bahan bacaan adalah salah satu aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan PPB, di mana guru boleh mendapatkan kredit sebanyak 6 mata dalam melaksanakan mata kredit pembangunan profesionalisme berterusan MyMPPB. Akhir sekali, penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan mengadakan kaji selidik sebelum melaksanakan sesuatu kursus atau program bagi mengenal pasti keperluan guru di sekolah tersebut. Kaji selidik boleh dilakukan dengan membuat soal selidik dan temu bual. Hal ini bagi memastikan pelaksanaan aktiviti pembangunan profesionalisme keguruan yang diadakan tidak sia-sia dan hanya memanfaatkan setengah guru. Ini seiring dengan yang dikatakan oleh responden pertama, di mana kursus yang diikuti oleh beliau tidak bersesuaian dengan keperluan bidang yang diajar. Abdul Khalid Adnan mendapati pendidik sependapat bahwa kesesuaian penerapan sesuatu modul perlulah berdasarkan aspek keadaan setempat dan relevan dengan masa kini. Haris 2011 pula menyatakan bahwa menggunakan strategi dan amalan daripada sekolah lain tanpa mengikut kesesuaian sekolah sendiri tidak memberi manfaat yang optimum kepada sekolah. Maka, jelaslah bahwa strategi pembangunan profesionalisme keguruan yang digunakan perlulah berdasarkan keperluan sekolah sendiri. Kesimpulannya, profesion merupakan satu bidang pekerjaan khasnya yang mementingkan dan memerlukan latihan yang khas, kecekapan, berkemahiran tinggi dan akhir sekali adalah berpendidikan. Profesion keguruan merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan peranan tugas, sifat, tanggungjawab dan kualiti guru. Oleh itu, sebagai seorang guru, hendaklah memastikan profesion keguruan ini ada di dalam diri agar tanggungjawab, amanah dan sebagainya dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Ini supaya pemantapan profesion ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi mengikut yang telah dirancang dan para pelajar dapat menimba ilmu dengan baik di dalam kelas. Sebelum kami melakukan tirai, izinkan saya memberikan serangkap pantun. Wajib pada enak rasanya untuk santapan di waktu senja. Sekian saja pembentaran kami. Harap dapat manfaat semua. Sekian, terima kasih.